Assalamualaikum, selamat malam. Mana Rizwan ada? Mana Tuan Rizwan kita? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kat mana kat rumah? Kat rumah demam. Allahu Akbar. Ini tengah berjalan ni. Keluar masuk, keluar masuk. Bagi rehat tu. Terus lah. Demam tengok portfolio kot. Wah. InsyaAllah nak recover dah tu. InsyaAllah. Tak kerja je kot. Saya cuti baru tadi petang pergi apa, hari ni seharian pergi mengantar anak balik asrama je. Oh, seminggu cuti ke? Tak adalah, saya cuti apa je ni, cuti kebetulan cuti off dari SD kan. Dapat hari apa Ahad Isnin. Oh. Nah, so hantar ke mana tu? Seorang Banting, seorang ke Kemencih. Jadi daripada Banting ke Kemencih lah. Jauh juga tu. Itulah. Daripada Kemencih nak balik kemari tengok-tengok buka Waze apa plus nak ke apa utara jam dekat Seremban ni kan. Oh, ikut jalan lama lah. Nah, Waze divert masuk jalan dalam. so merayau je lah ke dalam. Tapi sangkut juga dekat mana? Dekat Bukit Putus ya, Ulu Bendur kan. Oh, lalu Kuala Pilah. Lalu Kuala Pilah kan. Tapi okey lah sikit daripada highway teruk kan tu. Highway tak ya. Highway saya tengok merah je. Tak jadi itu. Saya ingat itu second time kot saya Waze divert pergi jalan dalam. Memang teruk kot tadi kan. Lagi tadi mungkin ada hujan kot. Tapi itulah, dia jangan merah esok je. Esok dari Bandung. Di mana ada dah Mana Rizal? Hari biasa memanglah dekat situ dia apa jadi bottleneck kan dekat situ. Jadi daripada berapa lane 4 lane ke 2 lane. Okey tak saya apa. Dia memang kalau dia nak highway tu kalau resistant tu memang payah sikit nak tembus tu, baik ikut jalan lain. Ambil kontrol lain lah. Betul. Kontrol lain tu jalan lain lah. Okey, mana Rizwan ni? Rizwan dah buka dah dia punya apa. Dapat? Share apa? Skrin Rizwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Selamat malam semua. Minta maaf lambat sikit sebab anak meragam ni. Santai je, santai. Aku kejar sana, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis, kita mulakan dengan baca Al-Fatihah. Baik. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Mila ataupun Kak Mila, admin kepada KSP kerana bagi ruang dan peluang kepada saya wakil daripada KSP 4 ataupun KSP 4 untuk buat presentation ataupun market outlook malam ni. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Nas dan Cikgu Hasbi. Alright.
apa yang kita akan lihat hari ini adalah market outlook. So kita akan go through beberapa perkara lah. Satu, kita akan tengok global index. Kedua, kita akan pergi ke the local index, which is index FMB KLCI kita dan juga beberapa index sektor. Kemudian kita akan pergi kepada watch list, which is I was prepared for tonight, and dan juga market analyst of. Okay, yang ni nanti saya akan tunjukkan lah apa yang saya maksudkan. Okay, pertama sekali okay, kita nak lihat pada hari Jumaat tempoh hari, kita dapat lihat yang beberapa counter ataupun beberapa indeks utama di US, terutamanya S&P 500, Nasdaq dan juga Dow Jones telah membuat lonjakan tujuan ke atas, which is kalau kita lihat S&P 500 kat sini dia dah buat 3 kali candle, which is last red candle pun dia dah overtake yang sini dan juga sini. So which is dia dah buat higher high lah. Dia dah buat higher high dan sekarang sedang buat higher low. Sekejap saya padam EMA 200 ni. Okay, kita dapat lihat dekat sini counter-counter di dalam indeks S&P ni dah buat tujuan ke atas lah, which is sebelum ni dia buat rejection di line biru yang saya tanda ni, dan kemudian dia membuat pantulan di bahagian support di bawah sini, which is di RBS dia sebelum ni. Dan kita nampak bahawa keadaan sekarang di S&P 500 dia sedang buat satu bentuk high high dan high low yang baru. Sini low dia. Saya terus pergi sini high. Dan sini buat low. So kalau kita nampak kat sini market sedang cuba untuk buat recover. Cumanya dia masih di bawah EMA 200 dan ada candle yang engulfing dekat sini. Dan berkemungkinan akan berlaku rejection yang kuat dekat sini sebelum dia pantul balik ke atas jika dia berjaya. Dan kemudian kita tengok Nasdaq juga. Nasdaq pun buat perangai yang sama, which is counter yang sama, buat pergerakan harga yang sama, membuat tujuan yang sama. Dan sebenarnya saya mengandaikan bahawa indeks ni akan buat double bottom dekat bawah ni. Tapi which is tampak hari ni ataupun Jumaat hari tu dia closing atas daripada red candle yang ni. So saya nampak kemungkinan dalam minggu ni, dalam tempoh 5 hari ni berkemungkinan kita akan dapat lihat market yang agak baik daripada minggu lepas. Dow Jones pun buat yang sama. Dan yang menariknya dekat sini adalah VIX. Kalau kita lihat VIX ni adalah volatility S&P 500 lah, ataupun dalam bahasa mudahnya kita nak lihat psikologi ataupun emosi trader yang ada dekat market. Tapi indikator untuk VIX ni hanya terpakai dekat US. Tapi as we know dekat Malaysia pun ramai analis ataupun kita sebagai trader pun, which is saya setiap pagi saya akan lihat indeks VIX ni. Dan juga 3 indeks yang saya sebutkan tadi untuk kita lihat bahawa keadaan market tu bagaimana. Adakah dia baik ataupun di sebaliknya. Tapi dekat sini VIX ni dia dah menunjukkan untuk menurun. Cumanya sekarang ni dekat sini kita nampak dia sedang buat low, tapi dia berhampiran dengan supply ataupun dia berhampiran dengan demand engulfing, which is mungkin akan berlaku rejection ataupun akan tembus. Kita tengoklah keadaan macam mana. Tapi faktor-faktor ni mungkin akan dipengaruhi oleh keadaan semasa, which is mungkin ada data-data ekonomi akan keluar yang akan diannouncekan oleh US ataupun sebagainya. Sebagai kita tahu inflasi sekarang untuk dekat Europe mungkin berkeadaan yang agak teruk. Jadi
berkemungkinan market react pun akan berhati-hati dalam tempoh seminggu dua ni. Ataupun mungkin saya menjangkakan dalam tahun ni pun akan berlakunya sifat berhati-hati lah di antara trader dan juga investor. Baik. Kemudian kita akan pergi ke bahagian FMBL KSCI. Apa yang menarik dekat sini adalah kita dapat lihat market kita sedang berada untuk recover daripada EMA 200, which is dia sudah test sebelum ni dan dia buat shooting star sebelum dia jatuh balik dalam 2 minggu sebelum ni, pada bulan Ogos hari tu, tempoh hari pada hujung bulan Ogos. So kita nampak pergerakan kat sini, walaupun dekat sini ada gap, dia bermain di atas gap. Pantulan tu di atas gap lah, which is kita nampak dekat sini kita ada candle hijau which is overtake dengan candle merah kat sini, menandakan bahawa market tu nak naik dan dia berusaha untuk naik. Walaupun ada rejection dekat bahagian sini sebelum sampai EMA 200, so pada saya rejection tu normal, which is perlukan kekuatan yang cukup untuk lepaskan EMA 200 ni. Kalau kita lihat weekly pun masih jauh dan saya mengandaikan dekat di sini, area sini pun akan ada satu rejection yang kuat untuk candle engulfing merah ni. Benda ni normal, so kita tengok wait and see lah macam mana. Tapi pada saya kita tak perlu nak terlalu index ataupun kita tak perlu risau tentang index ni, sebab kita trade bukan counter yang ada dalam index. Mungkin ada kalangan kita trade PMB tag ataupun mana-mana counter yang dalam index, cumanya masih banyak lagi counter yang individu counter yang buat uptrend walaupun indeks kita di bawah EMA 200. Kemudian kita tengok sektor on teknologi. Okay, teknologi ni saya padam dulu sebab saya buat projection hari tu. Okay, teknologi sekarang dia dah breakout downtrend line, minor downtrend line, tapi dia masih dalam fasa accumulation. Pada saya dia masih dalam accumulation. Dia sedang menentukan arah nak ke mana nak pergi. So pada saya nampak ini adalah yang keadaan yang baik. Kenapa? Sebab dia tidak membuat low yang baru. Kalau kita lihat candle merah kat sini pun dia masih tertahan dan tidak lepas lagi, which is dia rebound dekat area situ. Dan menariknya untuk kalau kita lihat weekly, kita nampak weekly candle hijau tu pun dah overtake candle merah sebelum ni. Walaupun tidak lepas tocek, tapi dia mungkin boleh jadi satu indikator yang baik untuk kita lihat counter-counter di dalam sektor teknologi lah. Kalau counter teknologi ni mungkin kita boleh tengok Genetech, Bretek ataupun apa-apa counter yang mungkin laju, SPF Tech. Ramai yang meminat counter-counter demikian. Construction pada saya masih sama macam minggu lepas, cumanya weekly nampak menarik lah. Seperti yang saya sebutkan, mungkin disebabkan oleh indeks global tu sendiri. So market lokal kita pun, investor dan juga trader dekat lokal pun react dengan baik, dan mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor, mungkin nak pilihan raya dan sebagainya. Dan menariknya weekly dekat construction ni, dia sedang buat higher low yang baru. Dia sedang buat higher high yang baru. Cumanya daripada base ni lah, maksud saya daripada base ni. Cumanya dia masih berhati-hati sebab kita ada satu minor downtrend line dekat sini, which is psikologi untuk lepas tu. So memang perlukan kekuatan untuk naik. So kita dah nampak pattern kat sini. InsyaAllah mungkin dalam kalau diizinkan ataupun mungkin ada kekuatan daripada counter-counter di bawah index construction, mungkin akan overtake atau kita akan nampaklah satu pergerakan breakout untuk bagi index construction ni. Kemudian energi ni saya tidak terlalu berminat untuk ulas panjang sebab saya sendiri pun tidak trade under counter teknologi sebab ada reason sendirilah kenapa. Mungkin disebabkan
kisah lalu ataupun sebagainya. Tapi pada saya dia masih secara overall sebenarnya semua indeks ni bawah EMA 200. So memang semua tunggu masa untuk naik. Cumanya energy ni nampak menarik sebab dia ada satu signal buy lah kat sini. So kita nampak engulfing kat sini dan price bermain dalam range engulfing ni. Candle hijau. Jadi untuk dia lepas ni seperti yang saya explain dekat teknologi tadi pun, dia perlukan satu kekuatan untuk naik ke atas. Dan kalau kita tengok weekly pun nampak memang sudah ada satu pergerakan yang untuk ke atas. Cumanya mungkin kita kena pilih counter yang betul-betul lah. Mungkin ada fundamental ataupun untuk swing. Tapi untuk short term atau hit and run mungkin boleh ambil counter-counter yang ringan ataupun yang rasa mungkin boleh go through ataupun mungkin rasa boleh dapat profit dan kita boleh take profit. Plantation nampak macam susah nak kata dia nak naik atas sebab ini penurunan yang agak drastik dan sini ada double bottom. Walaupun dia cuba buat naik pada awal tahun hari tu, tapi disebabkan mungkin ada satu sentimen ataupun yang sebelum ni, so dia ada rejection kat sini untuk weekly. Dan kita nampak kat sini pun kalau daily dia dalam keadaan yang sideways. Dia ada dua candle yang merah kat sini, besar, satu kat sini, satu lagi kat atas ni, yang baru, engulfing yang baru. So projection saya untuk yang counter plantation ni berkemungkinan dia akan turun ataupun sideways lagi lah. Kemudian kita pergi kepada indeks produk, industrial product. Okay, industrial product ni agak menarik sebab ada beberapa counter yang di bawah sektor ni yang memang satu memang saya ada pegang, which is counter yang saya pegang lah. And then kita nampak dekat sini dia tertahan dekat RBS yang sebelum ni. Dan sebenarnya dia dah lepas pun dekat RBS yang pertama kat sini, yang sebelum ni saya dah buang. So dia tertahan dekat sini, engulfing ni. And then sekarang dia sedang tertahan kat atas dan cuba melepasi psikologi dekat area sini. Nampak pergerakan ni menarik. Cumanya kita kena tengoklah keadaan semasa bagaimana. Adakah kekuatan ini mampu ditujarkan ataupun dia akan turun dahulu sebelum buat satu bentuk kenaikan yang ke atas. Tapi overall pada saya untuk industrial product ni menarik lah. Memang menarik untuk tengok. Dan memang ada a few sector under dia pun agak positif pergerakannya. Lihat weekly pun kita nampak dia closing pada weekly tempoh hari agak dengan engulfing. Memang kena engulfing, cumanya dia tak lepas lah psikologi 185 mata. Kemudian kita pergi ke consumer product. Consumer product pun sama, sideways, tak lepas lagi yang A200 walaupun dekat sini kita dah nampak adanya 7 high yang kuat untuk naik ke atas. Tapi malangnya pada 1 September awal bulan hari tu, dia ada buat gap down, harga open bawah di bawah mata dan daripada closing sebelumnya, hari sebelumnya, dan kita nampak candle tu masih buat rejection hingga bawah EMA 200 lah. Kalau dia maintain atas ni memang menarik. Cuma sekarang disebabkan bawah 200, so berkemungkinan sama ada dia akan sideways di dalam range untuk kumpul kekuatan sebelum dia buat kenaikan yang sepatutnya dia buat. Transportation menarik. Bila transportation ni kita ingatlah counter Syscop. So tanya pada yang Syscop. Jadi sekarang nampak menarik. Bukan nampak menarik, memang menarik sebab walaupun di bawah EMA dan dia adalah counter yang boleh indeks yang boleh dikatakan memang tertahan dekat atas, dah breakout dekat RBS ni. So sama ada minggu ni dia akan test balik kat sini dan buat kenaikan ataupun dia akan terus buat kenaikan. So kita boleh lihat insyaAllah. Kemudian saya akan pergi kepada bahagian watchlist saya, which is saya dah prepare untuk yang MO ni. Okay,
Untuk semua rakan-rakan yang dalam KSP, watchlist saya ni adalah watchlist yang memang mengikut trading system saya. Which is my trading system adalah very simple, adalah 52 minggu. So saya memang setakat ni saya memang trade counter yang 52 minggu lah. Dah breakout di 52 minggu. Counter yang pertama adalah Hexin, which is dia dah breakout pada 1 ataupun 2 September tempoh hari, 2 September, dan dia sedang buat rally based rally. Saya nampak dia rally based rally. Walaupun closing tempoh hari saya mengandalkan dia akan closing dekat 325 ataupun 430 ataupun 435, tapi nampaknya dia tutup dekat 425. So jadi kita nampak mungkin akan So kita akan nampak mungkin akan ada satu rally pada minggu ni. Saya personally saya memang ada kat sini. So saya memang ada daripada bawah. So personally saya harap dia akan pergilah. Cuma counter ni agak sedikit berat dia punya pergerakan. Dan kalau kita tengok dia punya QR pun walaupun QR dia positif sebelum ni, tapi QR yang terbaru dia agak QOQ dia merah sedikit. Counter seterusnya adalah Fiamma. Okay, Fiamma ni pun antara counter yang memang saya dah ada dekat dalam daripada bawah. Bawah pun tak bawah sangat lah, dalam 106 tak salah saya. Dan kita nampak dekat sini counter Fiamma sedang buat untuk rally based rally, which is harga tertahan ataupun harga tutup pada Jumaat lalu pada 112. Nampak kalau kita ikut konsep T, mungkin dalam T3 mungkin akan ada pergerakan lah. Tapi personally saya harap untuk esok dengan keadaan market global yang baik akan ada satu engulfing kat sini, which is mungkin boleh berlaku. Ataupun mungkin tidak boleh berlaku, ataupun dia akan pergi kat base ni. Tapi personally saya harap dia akan pergilah, insyaAllah. Dan power road pun 52 minggu. Dan yang menariknya power road ni dia sedang buat pullback. Dan kita nampaklah dekat yang candle kedua merah ni nampaknya ada cubaan untuk tujuan ke atas. Walaupun tak banyak, tapi effort tu still ada. Kenapa saya tanda kat sini adalah mungkin ada engulfing dekat bawah. Ya, ada engulfing dekat 1 hour. Which is ini area untuk saya tambah collection lah sebelum saya jual. Sekejap saya tengok weekly dia. Cuma bahagian weekly nampak ada exhausted sedikit. Ada toncik. Mungkin ada orang dah start take profit atau sebagainya sebelum sebelum dividen. Kemudian ini power road untuk warrant. Siapa yang ada kemahiran untuk trade warrant boleh trade warrant. Kalau tak ada pun trade yang mother share saja. Cuma warrant ni kena tengoklah dia punya gearing, dia punya premium dan sebagainya. Kemudian e-metal. Okay, e-metal personally dia dah breakout 52 minggu. Dah breakout 52 minggu. Cumanya ada psikologi resistance yang dekat lah selepas, walaupun dia dah 52 minggu breakout, tapi ada psikologi dekat 785 dan juga dekat sini 850. Tapi saya ambil sini sebab saya nak prepare. Okay. Cumanya yang menariknya dekat sini e-metal walaupun dia dah breakout 52 minggu, kita dah ada nampak satu pergerakan harga dah breakout dan dia tertahan dekat sini di area harga 680. Dan volume dekat sini adalah menarik. Volume yang dia breakout, volume dia pullback, volume yang dia cuba untuk buat tujuan. Walaupun ada rejection pada Khamis lalu, tapi Jumaat dia tutup doji. Dan dia tutup doji disebabkan ada candle merah kat sini. Jadinya ada rejection. So saya mengandaikan counter e-metal ni adalah counter yang baik untuk teruskan pergerakan ke atas. So kita nampak je sekarang adalah setup continuation pattern dan jelas counter ni adalah counter yang uptrend. Sama ada weekly ataupun
daily, kita nampak EMA dia berada, EMA 200 dia berada di, harga berada di atas EMA 200. Kemudian watchlist yang seterusnya adalah Synergen. Okay. Synergen ni counter yang saya in out sebelum ni. Cumanya hari tu disebabkan psikologi RM1 ni, saya memang tunggulah untuk harga lepas daripada RM1. Sebab selepas dia buat rejection dekat RM1 tu, saya tunggu dekat mana. Cumanya dekat sini saya tak masuk. Sebab ni saya dah boleh in position dekat bahagian 845 ataupun 850. Sebenarnya saya tak masuk disebabkan oleh saya ada position kat tempat lain. Dan saya tak nak merisikokan saya punya fund dengan hanya untuk masuk Synergen. Tapi bila melihat keadaan pergerakan harga dia yang mengambil daripada base yang saya target tu 18%, agak rasa terkilan juga sebab tak masuk. Tapi tak apa, counter banyak lagi. Alright. And then saya tak ada counter ni. Cuma counter ni agak menarik pada pandangan saya. Per steam. So counter ni pun last week baru keluar dalam screener 52 minggu. Jadi counter ni mungkin dia agak lambat lah untuk naik. Tapi untuk yang rakan-rakan yang mungkin nak play safe ataupun yang tak nak counter yang lagi laju, mungkin boleh masuk counter ni. Boleh cuba. Ini bukan buy call tapi boleh cuba untuk lihat counter ni sama ada pergerakan dia akan terus buat continuation ataupun tidak. Dekat line sini saya tanda disebabkan tak ada apa. Okay. Dan selain tu ada watchlist yang saya prepare, iaitu pending breakout. Pending breakout ni maksudnya yang untuk saya perhatikan dalam tempoh trading system saya, untuk trading system saya, which is 52 minggu breakout. So kita ada saya ada shares group, which is counter ni nak kata dah ramai yang kompang, mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi dekat sini kita, yang menariknya dekat sini, dia dah breakout dengan volume. Dia breakout untuk resistance yang di sini, yang sini. Dan dia dah lepas candle merah ni. Dan sekarang yang menariknya hari Jumaat tempoh hari, dia dah breakout candle merah ni. Cuma dia belum lepas 40% lah. 40% ni agak kuat juga sebenarnya. Sebab kat sini ada resistance V-shape yang tajam kat sini. So kemungkinan akan berlaku rejection yang kuat ataupun akan terus naik. Cumanya kita nampak forming candle dekat sini dah agak doji. Mula kita ada doji and then kita ada kalau kita tengok mungkin kat sini ada rejection selling yang kuat dan kemudian ada push balik buyer untuk naik. Dan saya mengandaikan counter ni insyaAllah dalam next week memang antara counter yang saya tunggu untuk dia breakout 4%. Untuk breakout 4% dan maintain atas 4%. So next resistance dia adalah 5%. Tapi 5% tu masih jauh, so kita boleh kalau beli sekarang ataupun dekat 4% pun kita ada lebih kurang dalam 24%. Kemudian counter yang seterusnya Chinwell. Okay, Chinwell ni lama saya perhatikan. Satu sebab dia adalah counter all time high. And then nampak sekarang ni dia sedang buat pattern untuk breakout downtrend line dia. Okay. Oh, sorry. Bukan all time high. Counter line. Oh, itu Chin-Hin. Sorry. Saya salah. Okay. Cumanya counter ni memang 52 minggu. So memang ikut trading system saya lah. And then saya tunggu dia breakout. Dan mungkin boleh buat collection dekat bawah, yang bahagian bawah ni. Sebetulnya counter yang pending breakout adalah YBS. YBS ni memang tak boleh dipetikai. Dia punya FA memang okey, business memang okey. And then kita nampak price tu memang dah ada buying signal lah. Kita dah ada nampak ada buying signal.
walaupun harga ada buat rejection dekat 740 sebelum ni, tapi benda tu saya memang mengandaikan waktu tu memang akan ada rejection kat situ. So di sini adalah area untuk buat collection. So kalau berminat counter ni mungkin kita boleh buat pembelian sedikit demi sedikit lah. Kita pecahkan fund tu 330, kita pecahkan 3:1. Maksudnya kalau 10,000 beli 3,000 ringgit, kita tengok untuk kita punya position sizing macam mana. Mungkin 3,000 boleh beli untuk sebelum breakout, 3,000 ringgit lagi untuk selepas breakout dan seterusnya bila ada continuation pattern. Tapi ini untuk swing lah. Untuk kalau intraday mungkin tunggu dia breakout ataupun tunggu ada momentum yang kuat. Cumanya kat sini kita dah nampak lah volume kat sini memang agak tinggi, 14 juta overtake dengan volume 8 juta, lebih kurang dalam purata dalam 2 kali ganda. Kita nampak memang ada kekuatan pembeli kat sini dan adanya minat belian. Kenapa? Kerana kat sini adalah satu candle merah yang dah di overtake oleh satu candle yang hijau. So tunggu dia buat pullback ataupun dia akan terus breakout saja. Kemudian adalah Ajia. Okay, Ajia ni honestly memang saya tengok lama. Since daripada price dia dekat area sini bulan Mei tempoh hari. Sebab saya ingat dia akan breakout, tapi bila melihat keadaan global dan sentimen semasa, saya tidak merasakan dia akan breakout dalam masa yang terdekat ni. So my expectation tu memang betul dan price buat rejection dekat sini lah, jatuh sebelum buat base yang pendek dalam tempoh 1 ataupun 2 bulan sebelum dia cuba untuk breakout. Cumanya nampak rejection kat sini, mungkin untuk play safe tunggu dia breakout dahulu pada line biru ni. Ya. Line biru ni saya tanda disebabkan oleh candle merah ni. Dia memang kuat rejection kat situ. Alright. Kemudian saya nak teruskan dengan table of content number 4. Yang ni just sharing, which is yang apa yang saya buat untuk analyst market, bukan analyst saya tapi analyst company. Okay, company yang saya cuba untuk analyst adalah ataupun saya cuba lihat adalah Chihin Group of Company, which is Chihin ni ada beberapa orang shareholder yang dalam company ni mempunyai beberapa pegangan syarikat yang lain. Ataupun mungkin ada kalangan-kalangan rakan panggil dia mirror stock. First, analisa ataupun data-data yang saya keluarkan dalam ni adalah bersifat peribadi. Maksudnya saya memang keluarkan untuk kegunaan saya sendiri. Macam mana ni? Bersifat saya sendiri, dan kalau ada data yang mungkin tidak tepat, saya mohon maaf, dan kalau ada sebarang untuk penambahbaikan pun saya lalukan. List of top shareholder. Sebenarnya shareholder dia ramai yang pemegang share yang lain, cuma saya ambil 4 yang boleh dikatakan antara top. First, Datuk Cheo Beng Tek. Okay, Datuk Cheo Beng Tek. Kedua adalah Mr. Cheo Hao Chun, Datuk Ong Chong Meng dan Kek Chuan Seng. Mr. Cheo Hao Chun ni adalah anak kepada Cheo Beng Tek ni. Okay, value pegangan saham ataupun shareholder yang mereka pegang. Datuk Cheo memegang sebanyak 109 million. Cheo memegang sebanyak 65 million. Datuk Ong Chong Meng 62. Manakala Keh Chuan Seng sebanyak 34%. 34 juta. Okay, sekarang kita nak tengok list of company. Di bawah setiap individu yang saya sebutkan tadilah, ada 1, 2, 3, 4 orang ni. First adalah Datuk, sekejap Okay, first Datuk Cheo Beng Tek ni ada beberapa counter ataupun company. Sebelum saya go through, saya bagi kredit lah sebab saya tadi
Slide ni saya baru je siap tadi sebenarnya. Slide ni tak sempurna. Tak sempurna sebab saya banyak lagi sebenarnya saya dah letak tapi saya tak sempat. Dan saya prepare tadi pun sebelum maghrib. Dan saya nak bagi kredit, sebenarnya saya terlupa nak letak, saya nak bagi kredit dekat iSaham dan juga KLSC Screener. Alright, kita go through dengan Datuk Chow Beng Tek, which is dia adalah generasi kedua kepada Chin Hin. Chin Hin sebelum ni ada Datuk dia sebelum ni. Saya tak baca detail. So Datuk Chow Beng Tek ni dia ada Ajia. Ni adalah company yang bawah dia lah. Ajia, Metron, Chin Hin Group Berhad, Ruberex Corporation, Chin Hin Group Property, which is patutnya saya buat short form ni sebab nama dia dekat. Okay, yang ni Chin Hin Group Property ni adalah CSGP, Solarvest, Fiamma, G-Ocean, Green Ocean Corporation ataupun G-Ocean dan Maxim Global. Maxim Global ni tak payah tengok lah. Company ni downtrend. Okay, kedua anak beliau ada pegangan dekat Ajia, which is sama dengan bapa beliau. Chin Hin Group Property Berhad, Fiamma dan juga Solarvest Berhad. Ketiga, Datuk Chow Meng. Okay, Datuk Chow Meng ni dia tak ada, kalau yang saya baca, kalau ada saya silap, saya minta maaf. Datuk Ong Chu Meng ni dia tiada pertalian dengan Datuk, dia tak ada pertalian dengan Datuk Chow Beng Tek ni. Tapi dia ada pemegang share dalam Chin Hin. So dia ada dalam pegangan dekat SWS Capital. Dia ada pegangan dekat Taim, CSC Senik. Klasik Senik ni Berhad ni adalah CS Senik. Minta maaf patutnya saya letak ni tadi untuk lihat sebab tak semua orang ingat nama company. Orang ingat nama counter saja. Kedua, kemudian ada Comfort Glove. And then Hexstar, ada Hexstar Industry Hexin ataupun Hexin, Opcom, Pekat dan juga Rubrex. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang terakhir adalah Kek Chuan Seng. Kek Chuan Seng ada 3 company yang saya jumpa. HB Global Limited. Company HB Global ni dia dah ada buying signal sebenarnya tapi dia tak syariah. EG Industry Berhad dan juga Chin Hin Group Property Berhad, which is company Datuk tadi. Alright. Apa yang menarik dekat sini, kita boleh gunakan salah satu cara yang saya sebutkan sekarang ni ataupun mirror stock ni untuk kita buat watchlist. Okay, which is sekarang saya disebabkan trading system saya adalah 52 minggu. So saya gunakan konsep tu untuk saya lihat market phase ataupun saya gunakan watchlist tu untuk saya buat watchlist lah. First adalah BO 52 minggu. Sekejap ada satu tertinggal, ada signature. Ya, memang ada signature dekat dalam under Datuk ni. Datuk ni ataupun Chow Hao Siu ni memang ada. Okay, stock phase. Yang menariknya Chin Hin Group ni dia memang ada a few counter yang kita boleh panggil dia mirror di bawah individu-individu yang saya sebutkan tadi. Dan individu-individu tadi, counter-counter yang di bawah mereka ataupun yang mereka pegang syarikat mereka, shareholder syarikat berkenaan, so saya pecahkan kepada 3, which is 52 minggu week side yang dah breakout. PBO ni means pending breakout, pending breakout, and then dan under MA 200. So kalau kita lihat tadi, perasan kan saya ada sebut Fiamma, Seseni dan juga Exin, kecuali sign tadi patutnya saya ada letak, cuma mungkin saya terlepas tadi ataupun saya terdelete. So 52 minggu jelas. Kalau kejap lagi kita akan go through chart dia. Fiamma ni memang dah continuation pattern untuk ada continuation pattern untuk terus naik. Sign pun sama. Hexin, Seseni
Seasonic Jumaat lepas dia ada agak rejection. Ada setengah orang panggil tu candle neraka, which is dia buat tonji yang panjang lah. So kalau kita lihat esok apa yang jadi dekat Seasonic, sama ada dia terus kenaikan ataupun dia buat penurunan untuk dia buat shooting star. Dan kemudian ada Hexin. Okay. Untuk yang PBO ataupun PBO 52 week side, kita ada Ajia, CSGP dan juga Mestron dan juga X-Star, which is ada juga counter-counter ni yang saya sebut tadi. Dan counter yang under MA 200 adalah Sweatcap, Pekat dan EG dan HB Global. Okay. First saya nak tengok yang counter Ajia ni tadi. Okay, CSGP tadi kita tak go through rasanya. Nama pun dah change. Okay. By default, 1 years, kita nampak counter ni memang penny breakout. Kalau kita buat kiraan daripada harga tutup Jumaat lalu, sinilah. So dia dalam 6%. 6% lagi. So counter ni kita boleh tengok untuk kita buat tujuan pembelian kalau kita minat. Yang menariknya kat CIGP ni, dia dah sideways agak hampir setahun. Daripada price yang dia buat rejection yang panjang ni, hampir setahun. November. So, okay. Dia buat November. Dan price ni adalah berada di atas MA 200. Which is memang pada saya memang wajib as trader untuk lihat counter trend 200. Okay. Cumanya pada saya counter ni sebaiknya kita tunggu dia breakout dulu lah. Tunggu dia breakout, buat confirmation baru kita boleh masuk. Sebab dekat sini pun ramai je orang nak jual ni. Ataupun orang tunggu nak jual ataupun orang masih hold. Okay. Ini salah satu company bawah Chin Hin. Okay, berkenaan dengan volume, volume masih belum ada. Sebab tu tadi saya cakap kita tunggu untuk confirmation lah. Confirmation sama ada dia breakout. Sini mungkin dari masih lagi fasa accumulation, fasa pengumpulan untuk smart money ataupun smart ataupun accumulation untuk jarum. Boleh Syaf, masukkan je volume. All in Syaf. Kemudian kita tengok counter yang pending breakout, Mestron. Mestron ni walaupun saya masuk kat sini tapi personally saya tak suka. Bukan saya benci tapi saya tak suka sebab satu chart dia. Chart dia memang susah kita nak baca. So saya tak fully recommended untuk this counter walaupun dia pada asas pada dasarnya nampak sedang buat pattern cup ataupun mungkin buat continuation pattern dan sebagainya. Dan cuba menutup gap. Jadi saya tak recommend counter ni. Cumanya saya nak tunjuklah counter-counter yang di bawah CH Group. Sorry, di bawah Chin Hin. How big is Chin Hin? Dikala orang lain struggle business, mereka steady dengan company-company mereka ada property lah, apa lagi logam lah, besi lah. Okay. Hexstar. Hexstar ni bukan di bawah Chin Hin tapi di bawah Dato', apa nama Dato' ni? Nampak sangat berbuat slide kan. Di bawah Dato' Ong. Di bawah Dato' Ong. Okay, saya padam dulu sebab saya memang pernah ada counter kat sini. Hexstar ni. Cumanya saya trade dekat waktu kat sini, di sini. Okay, Hexstar ni pun pending untuk breakout. Kalau kita lihat kat sini, range untuk breakout dia dalam berapa persen,
dalam 13%, which is good untuk kita perhatikan. Dan dia all time high punya counter. Dan dia clearly adalah counter yang uptrend. Clear uptrend. Okay, kalau kita lihat kat sini, kenapa ada rejection yang kuat kat sini adalah disebabkan satu adalah engulfing dekat weekly. Ada engulfing kat weekly memang normal untuk ada rejection. So untuk dia naik pun perlukan satu engulfing dan juga perlukan volume yang besar. So saya harap ada rakan-rakan dekat KSP yang boleh korbankan apa yang korang boleh korbankan untuk naikkan counter ni. Counter ni FA dia okey. Cumanya dia macam mana cakap FA dia okey, cuma counter ni macam main perasaan lah. So bagi lelaki setia memang tak sesuai untuk counter ni. Kemudian kita tengok counter yang EMA 200. EMA 200 swag cap. Okay, swag cap ni dia downtrend, clearly downtrend. Cuma dia dah ada signal buy lah. Dia ada signal buy. So mana-mana yang mungkin minat counter yang macam ni mungkin boleh tengok sini pula swag cap ni. Saya tak promote counter. Yang ni memang watchlist saja. Bukan watchlist tapi sebab saya keluarkan. Okay. Swag cap ni nampak menarik. Satu sebab volume ni walaupun dia ada rejection tapi dia ada engulfing kat sini. Yang tertahan engulfing. Satu sini. Kita ambil kat sini. So dia kuat tertahan kat sini. Dan kita mungkin boleh tunggu dia breakout. Tapi yang ni saya tak trade lah counter ni. Saya tak trade sebabnya bukan dalam trading system saya. Saya punya trading system adalah 52 minggu. Trading strategi saya adalah pullback, which is untuk saya membeli position atau membeli position ada waktu pullback sama ada T1 ataupun T2 ataupun T3 baru saya ambil position. And then kita ada pekat. Pekat tadi ada ke saya letak dalam slide lah. Minta maaf lah, slide ni saya plan sebenarnya panjang tapi keluar kabut tadi. Pekat. Okay, pekat ni pergerakan dia masih sideways. Allah. Masih sideways. Dekat bawah. Tapi clearly memang dah ada buy signal. Kalau kita tengok weekly memang dah nampak lah. Dia candle ni dah overtake berapa candle merah. 1, 2, 3 candle. Tak termasuk sini 3 candle. Dan sekarang ni cuba untuk naikkan balik. Sama ada berjaya ataupun tidak, kita serahkan pada market. Sama dia nak naikkan ke tidak pekat ni. Tahu tak pekat ni buat apa? Siapa boleh jawab pekat ni buat apa? Ada tak kawan-kawan boleh jawab? Pekat buat apa? Abang Jahiru asyik tak tahu ke. Melabu ni. Dia ada construction juga kan? Construction sikit. Ya, solar. Pekat ni ada dengan solar. Cumanya Ingat mungkin dia ada kicap. apa dia? Ingat dia buat kicap. Oh, kicap. Dulu dia buat kicap, tapi dia kata kicap ni lambat maju kecil, so dia buat solar. So kita boleh lah buat quotation. Gurau-gurau. Okay. Dia buat solar. Baru-baru ni dia ada keluar dekat The Edge lah. Saya ada tengok sebelum ni tapi saya tak boleh nak detailkan, saya tak ingat. So dia ada berkaitan dengan solar. Dan price dia bergerak pun waktu tu sebelum ataupun selepas news, saya tak pasti. Jadi solar sekarang ni agak sensitif nama solar ni. Jadi kalau nak beli, belilah. Tak nak beli, tengok je dulu. Tunggu keadaan reda baru boleh beli. Tapi solar pun kita kena tengok lah. Dia supply panel ke ataupun dia ada buat solar farm ke. Tu kena tengok detail. Saya tak tengok detail pekat ni sebab bukan sebab sentimen solar sekarang. Tapi sebab dia di bawah MA 200. So saya tak berapa detail untuk lihat solar sekarang.
Tapi waktu untuk yang tournament investing note investing note saya dah belilah, tapi saya beli counter solar vest. Tak boleh jual-jual. Aku dah pening dah counter tu, pasal aku tak boleh jual. Daripada hijau jadi merah dah. So sebab setiap kali nak jual dia keluar volume apa tah. Dah lama fed up lah. Okay, tu selingan je. So rasa tu je. Oh, okay, counter-counter yang dah breakout 52 minggu, macam contoh yang ada counter-counter ni ada seperti Fiaman. Fiaman tadi kita dah tengok. Sign tadi tak tengok chart lagi. Saya senik Haisin. Okay, kita tengok dululah. Kalau tak tengok kan rasa tak sempurna. Okay, kita tengok sign. Sign ni cantik. Subhanallah. Tak apa. Kejap lagi saya cakap. Okay. Sign ni dia ada buat relation yang menarik lah. Satu, dia dah buat kat sini dan kat sini yang saya tanda ni. Kat sini rasa sebab saya bedah candle bawah ni. Candle sini. Okay, dia kat ABS ni. So nampak dia ada buat continuation pattern. Continuation pattern. InsyaAllah cuma volume kat sini nampak merah, tapi kita kena buka lah dalam tu tengok apa yang berlaku. InsyaAllah mungkin akan ada pullback ataupun reversal, sebab ni adalah pullback. Reversal bila dia naik, okay, mungkin ada reversal. So mungkin boleh tengok siapa yang minat sign. Okay, jadi konklusi yang saya nak buat, sekejap Okay, jadi saya senik ni dah buat candle. Kalau nampak, kalau hari esok buka bawah harga yang sebelum ni, mungkin dah buat confirmation untuk turun sementara lah. Tapi counter ni masih uptrend. Dan candle ni padu, volume pun padu. So pada saya boleh tengok lah. Mungkin kita boleh bedah 4 jam ataupun 1 hour. Tengok kat mana position kita boleh masuk. So okay, jadi saya nak concludekan kenapa saya cuba bawa malam ni Chain Hin Group. Sebab mirror stock tu. Dan kita nak faham mirror stock tu maksudnya ada perkaitan antara shareholder ataupun pemegang saham yang dalam company berkenaan. Contoh company Chain Hin Group. Banyak je company lain lagi, tapi saya bawakan Chain Hin Group je. Dan seterusnya kita boleh buat projection ataupun kita boleh buat predict counter mana yang belum gerak lagi. Okay, contoh sekarang ni kita ada Chain Hin. Tadi kita ada sign. Kita ada Chain Hin. Saya tak letak Chain Hin. Chain Hin sekarang ni dia dah saya boleh katakan reaccumulate. Sign dia dah BO 52 minggu with side. Kita ada Fiamon. Fiamon dah BO 52 minggu. Dan kita ada yang ni nama company yang saya sebut ni ada yang dua beradik tadi tu, yang bapa dengan anak. Lepas tu dia ada yang belum breakout adalah pending. Yang pending breakout sekarang adalah Ajia, CHCP, Mestron yang tulis tak payahlah, Mestron yang tak best. Mestron. Saya tengok list. So counter ni kita boleh lihat contoh macam tempoh hari. Tempoh hari kita nampak sebelum ni siapa yang gerak dulu? Siapa boleh jawab? Antara Chain Hin dengan sign, siapa yang gerak untuk 52 minggu?
Semua dah tidur ke? Antara Sign dengan Chin Hin, siapa yang gerak dulu? Betul, Chin Hin. Chin Hin dah bergerak dulu daripada yang sini. Waktu yang market bearish, so dia dah petok kat sini. Saya dah nampak tapi saya tak masuk. Saya pun tak tahu kenapa saya tak masuk. Okay, dia dah gerak dulu. So bila dah berlakunya accumulation dekat sini, maksudnya kat sini, Chin Hin ni sebelum saya terlupa. Chin Hin ni boleh tengok sebabnya satu, sebabnya Mr. Chow tu dia dah buat collection semula. Banyak dia beli. Ni, dia banyak beli balik company dia ni. So maknanya mungkin akan ada rally lagi. Mungkin next QR akan lebih baik ataupun ada pengumuman company untuk yang lebih baik. Alamak, tadi kata apa? Okay, Chin Hin gerak dulu, kemudian baru Sign. Lepas tu, tadi saya type dekat counter apa? Okay, tak apa. Okay, tadi Chin Hin gerak. Okay, ini Chin Hin group. Chin Hin group. Satu, okay, Chin Hin dah gerak. Subhanallah. Sekarang re-accumulate. Kedua yang gerak adalah Sign. BO 52 minggu besar. So sekarang dia sedang buat continuation. So yang pending sekarang Ajia dan juga CH Group. So untuk buat watchlist pun kita boleh tengoklah antara dua counter ni siapa yang berminat untuk 52 minggu ataupun yang mempunyai trading system sama dengan macam saya. So kita ada Ajia dan juga CH Group yang masih belum gerak setakat pemerhatian saya. Tapi mungkin ada lain. Tapi saya nampak dua tu lah. SolarVest pun okey sebenarnya. SolarVest pun dia ada sentimen ataupun dia ada apa tu? Dia ada cerita lah dekat The Edge. Okay, kat sini dia gerak sekali. Fiamma pun dah gerak. Okay. So kita ada Ajia dan CH Group. So mungkin boleh perhatilah CH Group dengan Ajia ni. Sama ada dia nak gerak ke, dia lindung-lindung kat situ ke. Boleh tengok. Siapa yang mempunyai ni untuk siapa yang mempunyai trading system sama macam saya 52 minggu. Okay. Ada soalan ke? Masa lama dah cakap 1 jam. Abang Jeho, janganlah jadi pemberat, jangan risau. Okay, ada soalan? Jika tak ada, saya serahkan kepada Cikgu Nas. Okay, tak ada soalan Okay, kalau tak ada, saya serahkan pada Cikgu Nas. Cikgu Nas? Ataupun Kak Mila? Banjai, mana Cikgu Nas dengan Kak Mila ni? Halo, tes 1, 2, 3. Dengar tak? Dapat. Halo. Cikgu nak test apa lagi, Cikgu? Dah. Okey. Saya punya mic tak ada bunyi ni. Okey, terima kasih untuk Rizwan. Kalau tak ada apa, kita start sini sampai 10.30 ni. Ada tambahan apa-apa? Dr. Jai nak tambah apa? Faiz, ada apa-apa nak tambah untuk outlook minggu ni? Saya komen on Chin Hin lah. Chin Hin, okay, great. Biasanya selepas berlaku split ada bonus issue. Biasanya dia dah distribution lah. Saya bearish untuk Chin Hin. Berbeza dengan pendapat Rizwan tu je. Okay, right.
Untuk Jai? market Ha. lain-lain rasa sehijau lah minggu ni. Kita trading 4 hari ni. Hari Jumaat tu cuti. Ada public apa kita minggu ni? Oh, Malaysia Malaysia Day. Yes. Okay. Dari Malaysia. So kena cepat Cuti lagi. Asal saya cuti. So okay lah, weekly candle pendek kan. Okay, Counter apa ni esok? Counter apa esok? Counter kita ikut counter Dr. Jai lah. Metal kot. Saya nampak macam metal. Kita beli counter yang Faiz beli aku. Ramai ni semua bias counter yang dia pegang ni. Kalau ikut saya Karoza je esok. Tak baiklah itu. Saya nampak macam ada Tuan Okasha kita. Tuan Okasha kita lama tak nampak. Ada lagi tak ada? Allah. Dah keluar dah Tuan Okasha. Boleh komen counter penta. Okey, apa Wan? Dr. Jai minta penta ni. Jangan saja ni cikgu. Layan dia tak ngantuk tu malam ni dia. Demam, orang demam tu. Demam. Oh, penta ni kalau tengok boleh all in, beli je semua. Komen saya all in. Tak Ada nampak macam menarik. Nampak menarik lah sebab dia dah ada engulfing. Baik. Okay, nampak engulfing. Walaupun dia dah pecahkan pattern kat bawah ni. Monitor breakout lah tu. Monitor breakout. Tapi yang trend lain dia dah triangle. Yalah. Yang atas lah. Penta buat apa? Saya Bukan tak tahu. apa stationery ke? Itu pelikan sorry. Okay, Tenko. Daya nak Tenko kan. Tenko tu boleh on in kat anak. Saya rasa ada kalangan KSP yang beli Tenko rasanya. Rasa Farah dengan Syaf untuk KSP 4 rasanya. Dia orang tengah kaya tu cikgu. Farah dah keluar Farah? Rasa Farah tak ada cikgu, mana ni dia ada CSR. Ya. Tak buat cakap. Okey, kalau tak ada saya serah pada cikgu lah. Terima kasih dengar malam ni. InsyaAllah. Okey, terima kasih. InsyaAllah minggu depan kita tengok siapa pula kan. Minggu depan ada masa yang panjang untuk preparation ni. So, minggu depan cikgu Asmida tu. Mungkin kita tengok nanti apa sangat dia kompang, ya Allah. Siapa dia? Tengok Puan Mila pick up siapa nanti. Kesian Puan Mila. Cuba Puan Mila pula buat MO. Memang tak. Okey semua, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Wan. Sama.